Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, syukrun lillah. Pagi ini insyaAllah kita dapat bersama-sama bagi meneruskan pengajian tadabbur, memahami surah Al-Fatihah. Pengajian kita berasaskan kepada buku 7 ayat yang diulang-ulang. Tuan-tuan dan puan, pagi ini kita bermula di muka surat 115 atau 119 bagi buku baru. Kita masih lagi mentadabbur ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maliki yaumiddin. Allah itu adalah penguasa, yang berkuasa, yang memiliki hari bagi pembalasan. Malik. Semalam saya dah mulakan tadabbur ayat ini. Ya, mana Allah menyebut bahawa dialah yang menguasai, yang punya kuasa pada satu hari yang dipanggil Yaumiddin, hari bagi pembalasan. Semalam kita dah baca ayat Al-Baqarah, surah 2 ayat 12. Allah menyebut di akhir ayatnya, la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Benar-benar pasti kami akan menghimpunkan kamu semua sekali pada suatu hari yang tiada keraguan padanya. Itulah dipanggil Yaumuddin. Hari untuk diberi balasan segala amal semasa hidup di dunia. Mari kita melihat dari sudut pandang, ya, falsafah, begitu. Mari kita melihat kehidupan ini. Allah menjadikan manusia berdasar kepada maklumat Al-Quran melalui 4 fasa perjalanan. Itu yang saya kupas di dalam buku Perjalanan Jauh. Mana dalam perjalanan jauh ini kita dasarkan kepada surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata summa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Itu yang disebut sebagai 4 fasa daripada kehidupan itu, bahawa kita ini asalnya dulu mati. Allah sebut dengan mati dulu. Bermakna kita ada tetapi dalam bentuk kematian, belum hidup. Kemudian fa'ahyakum, Allah kata, kami hidupkan kamu semua. Inilah dia kehidupan yang kita alami sekarang. Iaitulah di fasa kedua perjalanan ini. Kita tidak menyadari fasa pertama kita kerana waktu itu kita mati. Tidak ada siapa yang menyadarinya. Yang kita sedar, kita sekarang hidup. Maka sebab itu sebahagian besar manusia beranggapan bahawa kita bermula dengan hidup di dunia. Namun begitu tuan-tuan dan puan, Al-Quran menyebut tidak. Kita bermula dengan kematian. Itu mengikut pendekatan terma Al-Quran. Al-Quran menyebut bahawa kita ni melalui 4 fasa ni bermula dengan fasa pertama kematian. Dan isu kematian ni
Makna kita ada dua kematian, dua kehidupan. Dan itu berdalil. Bukan sekadar pandangan, tetapi ada dalil lain, ayat lain yang Allah menyebut bahawa di sana, di akhirat nanti, orang akan menyebut, oh rupanya kita dah melalui dua kematian, dua kehidupan. Itulah menunjukkan bahawa kita melewatinya, tetapi ada keadaan kita tidak menyadari. Jadi kehidupan yang fasa pertama semua orang dah lalui, fasa kematian pertama, dan kita tidak menyadarinya. Kita sadar ini, di saat fasa kedua kita dihidupkan Allah. Dan proses itu tidak terjadi dengan begitu cepat. Kalau kita belajar balik ilmu embryologi, maknanya proses untuk kita lahir ke dunia ini melalui pelbagai proses yang panjang. Jadi di situlah baru kita boleh memahami bagaimana Allah kata kamu dulu mati. Jadi kematian dalam bentuk yang mana kita ada tapi dalam benda yang mati. Nabi Adam dari tanah. Mana tanah itu benda yang mati sebelum diciptakan Adam. Dan zuriat Adam ini yang disebut dalam surah Sajadah. Kita ini daripada air yang hina. Mimma immahin. Disebut dalam surah Sajadah itu makna keturunan Adam ini datang dari benda mati, iaitulah air yang hina. Itu maksudnya. Kemudian setelah melalui proses itulah baru kita ditiupkan roh dan kita lahir sebagai manusia, kita menjalani kehidupan. Ini kehidupan yang kita sedar, inilah kehidupan yang kedua, fasa kedua. Habis fasa kedua kita akan melalui fasa ketiga, iaitu kematian. Dan isu kematian ini tiada siapa yang tahu hakikat sebenar, kerana tidak ada orang yang dah meninggal kembali nak mencerita kepada kita. Tak ada sebenarnya. Itu proses kematian ni, proses kita dah memasuki fasa ketiga. Orang-orang kafir, mereka beranggap kematian atau fasa ketiga ini akhir segala-galanya. Tak ada lagi dah. Habis. Itulah yang membezakan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kita orang-orang yang beriman, kita yakin, percaya sungguh-sungguh mengimani bahawa akan ada satu hari namanya hari akhirat. Yang dalam ayat yang kita kupas sekarang dipanggil Yaumuddin. Yang itu satu kepastian kerana kita mengimani dia. Dan inilah yang membezakan antara kita yang beriman dengan golongannya tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman, mereka tidak percaya bahawa mereka akan dibangkitkan kembali. Segolongan yang berfahaman materialistik. Mereka tidak percaya kerana mereka berdasar kepada akal. Dari segi akal mereka kata, siapa yang nak menghidupkan tulang-tulang yang dah hancur lebur. Itu disebut di dalam surah 36, surah Yasin, ataupun juga di dalam surah Sajadah 32. Disebut tu. Sebahagian manusia ni beragiu dengan Tuhan. Siapa yang nak hidupkan balik tulang-tulang ni dah keput. Begitulah pendirian golongan kafir yang materialistik ini. Dan ada lagi satu golongan kafir, tetapi mereka ini percaya bahawa akan ada kehidupan setelah kematian. Banyak juga agama-agama lain yang percaya bahawa manusia ini akan hidup semula. Tetapi kepercayaan mereka itu kabur. Tidak ada fakta. Tidak ada maklumat yang jelas bagaimana kehidupan seterusnya setelah kita dibangkitkan semula. Itu yang membezakan. Jadi mereka ini juga tetap sesat kerana mereka tak percaya kepada apa yang Allah ceritakan. Jadi kita orang beriman ini, kita percaya kepada hari akhirat kerana Allah sudah menceritakannya di dalam Al-Quran ini. Sangat banyak kisah-kisah, gambaran-gambaran ataupun dipanggil sebuah apa yang digambar dalam bentuk yang sangat jelas kehidupan di sana nanti. Dan itulah yang menjadi dasar, menjadi fakta kepada kita untuk meyakini bahawa selepas fasa ketiga, selepas kita melewati kematian, kita akan melalui fasa akhir. Fasa keempat iaitu kita akan dihidupkan semula menjalani kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Itulah kehidupan akhirat. Jadi kita yang beriman melihat begitu.
Jadi dari sudut pandang kita orang yang beriman ini, sudut pandang kita bahawa kehidupan kita sekarang ini di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Dan kehidupan yang sangat singkat waktunya. Hari ini, orang yang paling tua di dunia mengikut rekod dunia sekitar 112. Baru meninggal yang berita terakhir. Makna itulah usia paling panjang manusia zaman ini. Pendek. 100 tahun sangatlah pendek. Ya, pada kita yang belum mencapai 100 tahun, mungkin kita tidak rasa pendek. Tapi kita bayang kepada diri kita masing-masing. Ketika kita sekarang berusia 60 lebih. Ya, makna kita melihat 60 tahun tu bukanlah tempoh yang lama. Mandang ke belakang, rasanya baru saja kita melewati 60 tahun tu. Pendek. Ini kita di dunia. Tetapi Al-Quran menceritakan bahawa di akhirat nanti, terutama orang-orang kafir, bila mereka melihat kehidupan masa lalu mereka, kehidupan dunia yang telah pun hilang dari mereka itu, mereka merasakan seolah-olah sa'atan minan nahar. Itu kalimah Al-Quran guna. Makna 1 detik daripada waktu siang. Terlalulah singkat. Gitu. Al-Quran menyebut begitu. Bahawa mereka merasakan kehidupan dunia yang lalu itu sekejap sangat, 1 saat ya. Sa'atan minan nahar. Bayangkan tuan-tuan perempuan. Dan itulah realitinya. Sebab Al-Quran dah cerita pada kita. Kita dah tahu, Al-Quran dah bagi dah gambaran itu. Di situlah hebat lebihnya Al-Quran ini. Al-Quran dah cerita dah apa yang akan berlaku di fasa keempat kepada kita. Maka nanti ketika saat kita menempuh fasa keempat, kita tidak akan terkejut. Kita tidak akan ketakutan. Kita tidak akan apa yang dikatakan terkejut dan takut sebagaimana orang-orang kafir. Orang-orang kafir dia terkejut, takut kerana mereka tak percaya. Sedang kita beriman sungguh-sungguh. InsyaAllah kita tak akan rasa takut. Sebab kita dah tahu, Allah dah bagi tahu kita awal-awal. Waktu di kehidupan fasa kedua ni kita dah tahu. Dan kita yakin sungguh-sungguh bahawa kita akan berjumpa saat yang Allah janjikan itu. Itulah Yaumiddin dan tuan-tuan puan. Jadi bercerita tentang Yaumiddin ini ceritanya sangatlah panjang. Sebab sebahagian besar isi kandungan Al-Quran menceritakan kisah-kisah di fasa keempat ni. Kenapa? Tujuannya supaya kita orang-orang yang beriman ini bersedia. Makna kita bersedia dengan kefahaman. Kita dah bersiap sedia dengan pengetahuan. Ya? Dengan fakta-fakta. Jadi bila kita sampai ke saat itu, kita menjadi orang yang insya-Allah tidak ada perasaan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Apa yang disebut bahawa dia tak akan rasa takut, tak akan berduka cita. Sebab kita sudah tahu, dah diingatkan lebih awal. Jadi tuan-tuan puan-puan, insya-Allah kita yang baca Quran, memahami Al-Quran ini, insya-Allah kita tidak akan menjadi sebagaimana orang-orang kafir nanti yang bila dibangun dari kubur, tertanya-tanya, siapakah yang membangunkan kami, membangkitkan kami dari kubur ini? Kan? Macam-macam yang akan timbul. Kemudian mereka akan bangun dalam keadaan takut, terkejut. Kerana apa? Kerana dulu waktu di dunia mereka tidak percaya. Tak mau percaya dengan apa yang akan berlaku. Jadi ingatlah tuan-tuan perempuan, kita orang yang beriman ini, sebab itu dari hari ke hari, iman kita kepada hari akhirat mesti kena terus meningkat, meningkat dan meningkat. Jadi di waktu di sana nanti, di hari akhirat, Allah akan memberi balasan dengan seadil-adilnya. Tidak ada alasan kepada sesiapa pun. Kerana pada hari Yaumiddin ini, tidak ada siapa yang dapat lari daripada Allah. Nak lari ke mana kita? Kita akan dikumpul, dihimpunkan. Sebab itulah hari Yaumiddin ini juga dikenali sebagai Yaumil Mahsyar. Tempat berkumpulnya seluruh manusia dari seluruh zaman dikumpulkan. Tak ada tempat lari lagi.
Jadi di situlah, waktu itulah orang-orang kafir, mereka menyumpah diri mereka. Apa kata mereka? Lebih baik kami menjadi tanah. Sampai begitu sekali putus asanya orang-orang kafir. Kerana mereka tidak sanggup menghadapi hari pembalasan ini. Tuan-tuan dan puan, ketika hari ini berlaku, mari kita membaca ayat, kita melihat surah Al-Baqarah ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala wa man kafar fa umatti'uhu qalilan summa adtarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Surah Baqarah, surah 2, ayat 126. Ayat ini berkaitan dengan doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa ketika dia membangunkan Kaabah. Mohon kepada Allah, ya Allah berilah rezeki kepada penduduk Mekah ini, iaitu dari kalangan orang-orang yang beriman kepada engkau dan juga kepada hari akhirat. Kemudian Allah menjawab. Ayat yang kita baca tadi merupakan jawaban Allah kepada doa Nabi Ibrahim. Allah kata, aku perkenankan permintaanmu. Tetapi aku akan bagi rezeki ini termasuk kepada orang yang kafir juga. Sebab tadi Nabi Ibrahim berdoa untuk orang yang beriman sahaja. Tapi Allah menjawab bahawa dia akan bagi juga rezeki kepada orang kafir. Kenapa? Itulah sifat Rahman Allah. Kita dah belajar dah waktu kita mengupas ayat pertama dulu. Dapat Bismillahirrahmanirrahim. Itulah salah satu sifat Rahman Allah. Hari ini kita nak melihat ayat ini dalam konteks Allah sebut tu. Allah kata, فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا. Orang kafir tu walaupun aku bagi rezeki pada mereka, aku bagi kelebihan nikmat macam-macam. Tapi ingat, aku nak bagi mereka kesempatan untuk enjoy, seronok-seronok. Tu umati'u. Aku nak bagi mereka tu berseronok dalam tempoh yang pendek, qalil. Itu yang saya nak highlightkan daripada ayat ni, yang menunjukkan satu lagi dalil betapa kehidupan fasa kedua di dunia ini adalah tempoh yang sangat pendek, tuan-tuan dan puan-puan. Dan Allah dah sebut, qalil, sedikit sangat. Kalau tak sedikit, bagaimana nanti orang kafir kata bahawa masa lalu dunia kita rupanya baru 1 saat saja daripada waktu siang. Betapalah pendeknya. Jadi ayat ini jelas. Allah kata, aku akan bagi mereka seronok-seronok dalam tempoh yang pendek. Tempoh pendek itu tempoh apa? Itulah hayat mereka di dunia ini. Kehidupan di fasa kedua ini. Berapa panjang usianya? Itulah. Kemudian Allah kata, summa adtarruhu ila azabin nar. Kemudian nanti aku akan mengheret mereka masuk ke dalam neraka. Itulah janji Allah kepada orang-orang kafir. Di dunia Allah bagi rezeki, Allah bagi kemurahan, nikmat segala-galanya. Tetapi semuanya itu untuk tempoh yang pendek. Nanti mereka di akhirat akan diheret masuk ke dalam neraka. Wa bi'sal masir. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Itulah janji Allah. Itulah keadilan Allah. Sebab di dunia Allah dah mengingatkan. Kamu di sana nanti akan menghadapi 2 keadaan. Sama ada kamu bahagia ketika kamu masuk ke jannah, atau hidup kamu sengsara ketika kamu dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Allah dah beritahu awal-awal. Jadi keadilan Allah itu, Allah utuskan Rasul sepanjang zaman. Sejak daripada Nabi Adam AS sampailah Nabi terakhir Muhammad SAW. Allah utuskan Rasul. Allah turunkan kitab-kitab. Berapa banyak kitab sehinggalah kita dapat Al-Quran ini. Sebuah kitab terakhir yang Allah jaga, Allah jamin, Allah jaga dia. Kerana Allah nak supaya kitab ini kekal hinggalah ke hari kiamat. Itu keadilan Allah. Jadi tidak ada alasan siapa pun nanti di hadapan Allah pada Yaumiddin nanti untuk beragiu atau untuk berhujah dengan Allah. Tidak ada lagi. Sebab Allah dah bagi dah. Dan Allah bagi tahu dah pilihan. Kamu nak pilih yang mana? Kalau nanti kamu nak hidup bahagia, ini jalannya. Suratul mustaqim. Tapi kalau kamu nak
membiar diri kamu sesat ikut jalan-jalan lain daripada siratal mustaqim itu, kamu tanggung risikonya. Risikonya dah dicerita. Itulah azab, seksa. Jadi keadilan Allah tu telah zahir. Maka kita tidak ada asbab lagi untuk kita berhujah dengan Allah. Kemudian kita melihat surah 28. Kita melihat surah 28 ayat 62. Surah Al-Qasas ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun. Pada hari itu, pada hari kiamat, Yaumiddin nanti, Allah menyeru mereka lalu bertanya, mana sekutu-sekutu aku dulu? Yang kamu anggap mereka menjadi Tuhan dan dapat memberikan pertolongan. Mana dia? Itulah nanti saatnya Allah akan bertanya kepada orang-orang kafir. Dulu waktu di dunia kamu menyembah patung, kamu menyembah bulan, bintang, kamu menyembah syaitan. Panggil sekutu-sekutu kamu, minta tolong sekarang. Bagaimana agaknya keadaan itu? Nak jawab apa? Mana ada dah. Tak ada siapa yang dapat tolong sebab waktu itu syaitan-syaitan yang di dunia dulu menyesat, dia pun lari bawa diri juga. Kelompok-kelompok jin juga akan sama seperti manusia, akan dihisap, mereka pun dalam ketakutan. Walaupun di dunia dulu bukan main, mereka inilah yang menjadi penyesat manusia. Kemudian pemimpin-pemimpin syaitan dari kalangan manusia sendiri, iaitu pemimpin-pemimpin mereka di dunia yang menyesatkan mereka. Allah kata, pergi cari mana sekutu dulu yang kamu sekutukan aku. Itulah sebutan apa yang disebut dalam ayat 28 ini. Inilah yang saya kata tadi, Al-Quran dah cerita dah apa yang akan berlaku di fasa keempat kepada kita hari ini, ketika kita berada di fasa kedua ni. Jadi sekarang terserah pada kita untuk sensitif atau tidak dengan ayat-ayat tentang fasa keempat ni. Ayat-ayat fasa keempat sangat banyak tuan-tuan dan puan dalam Al-Quran. Tujuan untuk mengingatkan kita. Maka Allah hadirkan awal. Waktu dunia Allah dah sebut dah. Ini yang akan berlaku nanti. Allah akan tanya kepada semua. Kalau kamu waktu dunia kamu duduk menyekutukan Allah, cari sekutu kamu. Mana dia? Aina syuraka? Allah kata, aina syuraka iya. Mana yang benda-benda yang dulu kamu syirikkan dengan aku dulu? Bawa mari sini. Jadi kalau kita perhatikan bahawa kalau kita baca terus ayat-ayat ni, kita melihat ya, kita baca sambung lagi ayat 63. Qala allazina haqqa alaihimul qaul rabbana haula'i allazina aghwaynahum kama ghawaina tabarra'na ilaik ma kanu iyana ya'budun. Mereka yang berhak menerima hukuman azab neraka akan berkata, ini orang kafir akan berkata apa? Wahai Tuhan kami, inilah mereka yang telah menyebabkan kesesatannya. Kami menyebabkan mereka sesat dengan pilihan mereka sendiri. Sebagaimana kami telah sesat dengan pilihan kami sendiri. Dengan ini kami mengakui kepadamu bahawa kami berlepas diri dari kekufuran mereka. Bukanlah kami yang mereka puja dan taati, bahkan mereka hanya memuja, mentaati hawa nafsu mereka sendiri. Ayat 63 ni nak menjelas bagaimana setelah Allah bertanya kepada mereka, mana syuraka ia tadi, mana sekutu-sekutu yang kamu sekutukan aku dengannya. Jadi ketika itu mereka berjumpa dengan orang-orang yang mensyirik, yang menyesatkan mereka. Beragius di situ, berhujah. Kemudian orang yang sekutu-sekutu ni menjawab. Ini jawapan mereka. Kami menyebabkan mereka sesat kerana pilihan mereka sendiri. Nampak? Makna syaitan dari manusia baik, jin baik akan berkata begitulah nanti. Aku menyesatkan engkau tapi engkau sesat kerana pilihan engkau sendiri. Tengok bagaimana mereka melepaskan diri. Dan dengan itu kami mengaku kepadamu bahawa kami berlepas diri dari kekufuran mereka. Kan jelas. Ingat, Allah dah gambar dah.
Hari ni yang duk ikut sesat tu, orang yang menyesatkan kita di hadapan Allah besok, dia tak mengaku dia menyesatkan kita. Dia akan pulangkan balik apa dia panggil kesalahan tu kepada diri kita sendiri. Jadi kamu sesat kerana pilihan kamu. Jadi kemudian dia bagi alasan yang kedua. Apa alasan kedua? Dia kata bukanlah kami yang menyesatkan mereka, tetapi mereka itu kerana sesat kerana mereka mengikut hawa nafsu mereka sendiri. Ingat baik-baik tuan-tuan. Ayat yang keempat. Wa qila da'u syuraka'akum fada'auhum falam yastajibu lahum wa ra'aul 'adzab law annahum kanu yahtadun. Dan dikatakan kepada mereka, panggillah makhluk-makhluk dan benda-benda yang kamu jadikan sekutu Allah untuk menolong kamu. Lalu mereka memanggilnya, tetapi makhluk-makhluk dan benda-benda itu tidak menyahut panggilan mereka. Dan mereka tetap melihat azab dengan merasa sesal serta bercita-cita kalaulah mereka di dunia dahulu menurut petunjuk. Gini gambaran Allah cerita dengan sangat. Kalau kita membaca ayat-ayat ini dengan emosi, barulah kita dapat rasai suasana yang akan terjadi nanti. Allah dah cerita dah pada kita. Ketika Allah tanya mana sekutu-sekutu dulu, maka pun mencari, memanggil. Tapi tak ada siapa pun nak menjawab. Lihat keadaan yang berlaku. Bukan tak ada yang menyesatkan mereka dulu, ada. Tetapi semua tak berani bersuara. Takut. Jadi itulah yang terjadi. Tak ada siapa menyahut panggilan mereka. Akhirnya apa yang berlaku? Azab. Itulah balasannya. Tak ada lain lagi. Jadi di sana nanti bukan lagi tempat untuk kita beragiu. Untuk kita berhujah. Untuk kita bertengkar dengan sesiapa pun tiada lagi dah. Waktu tu tak ada waktu lagi. Tidak dilayan lagi dah. Jadi Allah menceritakan ni. Jadi ayat 65. Wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Pada hari itu Allah menyeru mereka lalu bertanya, apa jawab kamu kepada rasul-rasul yang diutuskan kepada kamu dahulu? Ini hari untuk kita jawab soalan Allah. Sebab itu kita kena bersedia tuan-tuan sekarang di dunia. Allah tanya, dulu aku dah utus Rasul. Kamu ikutkah Rasul tu? Kamu dengar ke apa cakap Rasul? Kita kena jawab tu. Sama juga kita orang beriman. Allah kata, aku dah tinggal. Rasul tinggalkan kepada kamu dua benda yang kamu tak sesat. Kamu ikut tak? Dua itu ialah apa? Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita pun kena berjawab besok. Ikut atau tidak. Kalau kita di dunia ni tak bersungguh nak belajar Al-Quran, tak bersungguh nak mendalami sunnah-sunnah Nabi, maka apa yang kita nak jawab tuan-tuan puan-puan? Walaupun ayat ni ceritakan tentang orang kafir. Tapi kita orang yang beriman juga tak lepas. Kita tetap akan kena jawab besok. Jadi hari ni kita mengaku kita beriman. Aku beriman Muhammad Rasulullah. Tapi nanti ditanya, yang kamu iman tu apa? Yang kamu beramal apa? Apa yang kamu ikut kepada Nabi? Nabi bawa Al-Quran. Kamu bacakah? Kamu fahamkah? Kamu beramalkah dengan Al-Quran yang Rasulullah bawa? Bagaimana nak jawab tuan-tuan? Kena bersedia sekarang. Apa jawab kamu kepada Rasul-Rasul yang diutus kepada kamu dahulu? Itu soalan yang mereka kena jawab. Jadi mereka dah dengar Rasul dah turun, bawa kitab. Respon kita lah. Kalau kita orang yang beriman, alhamdulillah kami beriman. Tapi yang tak beriman nak jawab apa? Kemudian ayat ke-6. Fa'amiyat alaihimul anbiya a'udzubillah. Fa'amiyat alaihimul anba'u yawma iz fahum la yatasaalun. Maka gelaplah kepada mereka pada hari itu segala khabar berita dan peristiwa yang telah lalu, serta menjadilah mereka tidak dapat hendak bertanya-tanyaan sesama sendiri. Bayangkanlah apa nak tanya lagi dah. Tak ada harapan dah. Yang nampak neraka menjulang-julang api. Jadi tak ada harapan lagi. Itu yang disebut fa'amiyat alaihimul amba. Tak ada berita lagi. Tak ada apa peristiwa yang nak dikenang yang rasa dapat menyelamatkan mereka. Ingat tuan-tuan perempuan, kita baca ayat 62 hingga 66 tadi. Dia ada dia punya cerita dia.
Itu sebab kita membaca ayat Quran ni kena lihat tu cerita dia. Dari cerita itu barulah jelas. Allah nak menggambarkan daripada ayat 62 hingga 66 tadi. Ada berapa? 45 ayat. Jadi Allah nak gambarkan suasana yang pasti akan berlaku nanti. Itulah peristiwa yang akan terjadi pada Yaumiddin. Sebab tu kita dah baca tu. Maliki Yaumiddin. Kita akan ingat bahawa itu hari Allah. Allah yang menguasai pada hari itu. Jadi inilah yang Allah cerita tadi. Kau boleh berhujah, tetapi akhirnya ke mana? Tak akan ke mana. Segala-galanya sudah menjadi orang-orang kafir akan berputus asa. Tiada lagi harapan. Itulah Allah nak ingatkan kita. Sebab itu Allah ceritakan awal-awal kepada kita waktu kita di fasa kedua ni, tuan-tuan perempuan. Bagi kita orang yang beriman, inilah dipanggil ayat-ayat nazir. Peringatan yang mengingatkan kita nanti, sana nanti, ini yang akan terjadi. Maka kita yang beriman ini, kita akan segera ingat, segera sadar bahawa kita akan menempuh detik-detik yang Allah cerita ini. Maka bersiap sedialah. Maka kita kena bersiap sedia untuk menempuh Yaumiddin. Itulah cerita Yaumiddin ni tuan-tuan perempuan panjang. Kita akan habiskan juga insya-Allah hari ini. Kita akan pergi ke ayat surah 82. Surah 82, surah Al-Infitar. Ayat 18 dan 19. Ayat terakhir, dua terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'ah. Wal amru yawma idzin lillah. Kemudian sekali lagi, kamu tahukah apakah hari pembalasan itu? Ma yaumuddin, apakah hari pembalasan? Allah jawab, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'ah. Hari itu seseorang tidak dapat memberikan pertolongan sedikit pun kepada orang lain. Wal amru yauma idzin lillah. Segala urusan hari itu adalah milik Allah. Hanya Allah yang berkuasa pada hari itu. Itulah maksudnya nak menjelaskan apa makna Malik Yaumiddin. Inilah ayat ya yang menjelas pada hari itu tak ada siapa boleh tolong orang lain. Masing-masing sibuk menguruskan diri sendiri dalam keadaan cemas, takut. Ada dah kita nak menolong walaupun orang yang dekat dengan kita di dunia dulu, orang kita sayang, tak ada. Waktu itu masing-masing dengan urusan sendiri. Ya. Dan hari itu segala urusan terserah pada Allah. Dialah yang maha tahu, Allah lah yang maha adil yang akan memutuskan segala sesuatu pada hari pembalasan nanti. Sekadar itu tuan-tuan dan puan, kuliah kita hari ini, insya-Allah saya akan bagikan nota-nota kita hari ini. Itulah catatan nota kita untuk pagi ini, tuan-tuan perempuan. Kita telah mentadaburkan beberapa ayat. InsyaAllah dapat menjelaskan makna Malik Yaumiddin tadi. Jadi insyaAllah besok kita akan sambung lagi kupasan tentang ayat keempat ini insyaAllah.
Sekadar itu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.